Oh, dia dah left. Okay, tak apa. Siapa yang left, masuk balik sebab ada nama yang dia tulis kat sini. Kalau dia ada, saya tak boleh record. Dia kena join semula. Okay, tak apa. Alright, okay. So, 3 graf yang cikgu bagi tadi, ada masalah tak nak buat? Tak ada. Betul? Cantik ke graf nak buat tu? Okay, tak apa. Nanti cikgu tunjukkan jawapan so awak boleh semak awak punya graf masing-masing lah. Okay, tapi sebelum tu cikgu bagi introduction dulu untuk bab ni. Okay, apa yang kita akan belajar dalam bab ni dan kemudian baru kita semak awak punya graf yang awak lukis. Kemudian baru cikgu ajar macam mana nak buat pengiraan. Okay, first kali okay, suara cikgu jelas tak? Gambar yang cikgu paparkan tu okay ke? Clear? Okey. Okey. Okay, Alhamdulillah. Okay, so dalam bab ni kita akan belajar 3 subtopik lah. Satu adalah hubungan linear dan tak linear. Okay, yang kedua adalah hukum linear dan hubungan tak linear dan kemudian aplikasi hukum linear. Okay, so hari ni insyaAllah kita rasanya bab ni dia agak, dia sebenarnya tak panjang tapi disebabkan nak lukis graf tu kadang-kadang ambil masa juga. Biasa seorang pelajar dia nak lukis satu graf lebih kurang 15 minit lah ambil masa. Okay, jadi tak boleh kita nak pergi terlalu cepat. Jadi mungkin hari ni kita dapat cover yang first subtopik ni lah, hubungan linear dan tak linear. Okay, tapi disebabkan awak tahu tak exam akhir tahun awak bila? Tak tahu. Lebih kurang awal ataupun minggu kedua bulan 11 peperiksaan akhir tahun. So minggu depan pula dah cuti sekolah kan. Jadi kita kira-kira lebih kurang dalam beberapa minggu je lagi untuk kita belajar. Jadi kemungkinan besar saya perlu habiskan bab ni semasa cuti. Maksudnya mungkin semasa cuti saya kena ambil satu lagi kelas 2 jam untuk buat dengan awak untuk habiskan bab ni. Naik cuti kita dah boleh ambil bab lain. Boleh ke? Saya dah penuh dah jadual cuti awak dengan kelas. Tak menjawab ni. Tak ada lagi cikgu yang ambil. Tak apa, saya nak satu hari je, cukup lah satu hari. Tak kisahlah nak buat malam ke, petang ke, nanti awak bagi cikgu cadangan. Okey, kita buat sebab kalau kita tak kejar nanti awak tak cukup masa untuk nak buat revision last sebelum exam. Okey, sekarang ni awak masuk input je, nanti bila exam awak macam terkedu tengok soalan sebab selama ni tak pernah buat yang exam based kan. Jadi lepas ni at least sebelum exam tu dalam seminggu dua tu kita ada masa untuk gempurkan untuk soalan-soalan yang berbentuk peperiksaan lah. Okey, insyaAllah. Jadi masa cuti tolong sparekan satu hari, tak kisahlah dalam 2 jam, 2 jam setengah untuk kita habiskan bab ni. So cikgu minta seorang lah, siapa Zulhelmi ke jadi wakil, awak pergi survey dengan kawan-kawan awak semua kelas, 4 kelas dan bagi tahu dalam grup tu bila yang awak semua okey untuk buat. Saya tak kisah pagi boleh, petang, tapi petang ni kita kurangkan sikit lah sebabnya biasa pagi dengan malam ni lebih mudah lah awak nak belajar, lebih mudah nak masuk lah. Paling bagusnya pagi. Kan? InsyaAllah cikgu, saya cuba. Okay, petang-petang. Zul nanti jadi wakil Alright. Okay, so kita teruskan untuk topik ni. Okay, hukum linear daripada perkataan linear tu pernah dengar tak masa mendengar rendah linear ni? Pernah. Apa maksud linear? Lurus. Lurus. Jalan yang lurus Okay, linear. So kalau kuadratik, dia bentuk apa? Selalu graf dia? Lengkung. Lengkung. Okay, lepas tu kita ada kubik. Kubik ataupun graf kuasa 3 lah. Okay, yang ni linear ni adalah kuasa 1. Okay, kuasa dia kuasa 1. Pemboleh ubah dia kuasa 1. Kuadratik kuasa 2. Okay, dan kubik ni adalah yang biasanya kuasa 3. Okay, so untuk bab hukum linear ni kita akan fokus kepada graf garis lurus lah. Maksudnya graf dia mesti garis lurus. Jadi jangan awak buat graf walaupun awak tengok titik tu tadi ada jumpa kan titik yang macam tak masuk je dalam graf, betul tak? Betul. Okay, so
bab hukum linear ni jangan berangan awak akan dapat graf yang cantik lah. Maksudnya graf awak akan ada titik yang tak masuk. Tu yang reality. Sebenarnya reality lukis graf yang macam tu. Okay, kalau awak tengok graf-graf yang dilukis oleh syarikat-syarikat atau kilang-kilang ke yang dia nak dapatkan something untuk nak buat peralatan dalam kereta dan sebagainya. Okay, bila dia buat graf, dia wakilkan data-data dia dalam bentuk graf. Memang graf dia tak akan dapat graf yang cantik. So itulah gunanya nanti kita akan belajar garis penyuaian terbaik. Maksudnya kita akan pilih titik-titik yang terbaik je untuk masuk dalam graf. Okay, yang lain tu kita kena berlaku adil kepada titik-titik yang tak masuk tu, kat mana kita nak letakkan dia. Okay, so tu nanti cikgu akan tunjukkan sebentar lagi lah. Alright, okay, so okay, jadi dekat sini dia kata graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linear, manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah hubungan yang tidak linear. Okay, jadi dalam dua graf ni, okay, contoh ni, okay, kita ada graf A dan graf B. Graf yang mana adalah graf linear, A atau B? B. B. Graf di sebelah kanan graf di sebelah kanan. Okay, graf yang di sebelah kiri tu dia bentuk apa tu? Tu graf apa tu kalau bentuk yang dah dua lengkung tu? Kalau lengkung macam gini kuadratik, macam ni pun kuadratik. Kalau dia ada lengkung naik dan turun, nama dia graf kubik graf kubik lah. Biasa kuasa 3 dia jadi macam tu. Okay. So, jadi awak dah kena pastilah graf yang pertama adalah graf yang, okay, contoh latih diri 6.1 ni, graf di sebelah kanan ini adalah graf linear. Okay, dan graf di sebelah kiri ni adalah graf tak linear lah. Maksud tak linear, dia tak lurus. Okay. Okay, jadi sekarang kita terus kepada melukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay, tadi kalau awak tengok graf yang cikgu bagi awak ada 3. Okay, first sekali muka surat 53. Yang muka surat 53 ada masalah tak lukis? Adakah semua titik masuk dalam graf awak? Masuk. Masuk. Tu dia baru nak panaskan enjin. Tengok pun TP1. Dia just nak refresh balik awak punya kemahiran melukis graf. Ikut kepada yang ni dia tak bagi skala lah, tapi sebab boleh nampak nombor dia macam lebih kurang nombor yang tak kalau macam tajuk hukum linear ni awak akan jumpa nombor yang perpuluhan banyak-banyak. Okay, jadi dekat situlah kena ada kemahiran awak ikut skala yang diberi oleh soalan. Okay, jadi cikgu tunjuk dulu ni sebelum cikgu tunjukkan jawapan untuk graf awak supaya awak boleh semak. Okay, jadi tengok contoh 2. Jadual di sebelah menunjukkan nilai yang diperoleh daripada suatu eksperimen yang melibatkan dua pemboleh ubah X dan Y. Plot graf Y melawan X dengan menggunakan skala yang sesuai bagi paksi X dan paksi Y. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okay, so bila dia dah plotkan titik ni dan dia kata gunakan skala yang sesuai, biasa exam dia akan bagi skala. Kebiasaannya memang bagi, melainkan kalau dia tak bagi maksudnya dia akan ada markah yang lebih dekat skala sebab dia suruh awak fikir sendiri skala dia. Tapi nak lukis skala tak susah mana pun, awak just tengok je lah julat nombor tu antara berapa dengan berapa, awak bagilah sama rata supaya dapat semua titik masuk dalam graf awak. Okay. So untuk soalan ni dia suruh lukis dan akhirnya dia dapat plot graf yang macam ni. Okay, nampak tak yang cikgu paparkan? Kalau yang tak nampak boleh buka muka surat 156 buku teks. Ada buku teks tak dengan awak? Nampak. Okay. Ada. Kalau yang ada buku teks tengok buku teks, kalau tak tengok yang kat sini. Okay, so apa yang awak dapat daripada graf yang diplot ni? Cuba tengok betul-betul. Ada satu titik lebih. Ada satu titik lebih ataupun lebih ke atau tak masuk? Tak masuk. Dia tak masuk. Okey, Tak ada mustahil ke tak mustahil untuk pastikan semua titik tu masuk dan dapatkan satu garis lurus? Tak mustahil. Tak mustahil? Macam mana awak nak masukkan semua? Takkan awak nak buat macam ni, buat naik ke atas turun macam ni, tak boleh. Dia nak garis lurus. Jadi adalah mustahil untuk memastikan semua titik masuk. Okay, jadi itulah gunanya garis lurus penyuaian terbaik. Okay, so kita tengok apa tu garis lurus penyuaian terbaik. Okay, boleh tengok daripada muka surat 157 ni. Graf garis lurus, graf lurus yang didapati daripada garis lurus lah sama dengan ni bukan, kejap.
Apa ni? Mana dia punya maksud ni? Okey ni. Garis lurus penyuaian terbaik ialah garis lurus yang menyambungkan kebanyakan, dia tak cakap semua kebanyakan titik yang diplotkan pada graf. Titik yang tidak terletak, tidak yang tak masuk tu, pada garis lurus penyuaian terbaik mesti bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garis lurus. Bermaksud, tak semua titik akan masuk macam yang awak lukis. Apabila ada titik yang tak masuk, kena pastikan titik yang tak masuk tu balance. Okey, contoh dalam soalan ni ada satu je titik tak masuk, tak ada masalah lah, dia duduk je. Katalah ada 2 atau 3 titik yang tak masuk, awak kena pastikan garis awak tu, contoh ada 2 titik, satu tak masuk di bahagian atas graf dan satu tak masuk di bahagian bawah graf. So, itu adalah penyuaian terbaik. Kalau katakan 2 titik tak masuk tapi dua-dua berada di atas graf, maka itu bukanlah garis lurus penyuaian terbaik. Boleh faham tak penjelasan saya? Boleh. Okey. Boleh. First kali masuk lukis, awak cuba letak pembaris awak sampai semua titik boleh masuk. Dan itu adalah mustahil. Dan dia akan ada 1-2 yang terkeluar. Cuba minimumkan yang terkeluar. Okey, jadi kalau yang terkeluar tu satu, nasib awak baiklah. Jadi awak tak payah nak fikir banyak. Dia duduk dekat atas. Atas tu maksudnya, contoh ni garis. Ni atas lah. Ni bawah. Kalau garis dia macam ni, dia ni atas lah, dia ni bawah. Maksudnya mereka berada di sebelah yang bertentangan lah. Yang sebelah yang tak sama. Okey, tapi bila yang tak masuk tu, kadang awak akan jumpa soalan yang sampai 2-3 titik tak masuk. So bila 2-3 titik tak masuk, kalau 2, pastikan satu ada atas, satu bawah lah. Kalau 3, kita dah tak boleh nak bagi sama rata, jadi mungkin 2 di atas, 1 di bawah, ataupun 2 di bawah, 1 di atas, okey, itu boleh. Okey, dan ada waktu yang kadang-kadang tak semua titik boleh masuk. Maksudnya masa awak buat tu, cikgu tak boleh lah saya pusing macam gini, dia ni tak masuk, saya pusing macam ni, okey, tak ada masalah. Tak kisah kalau awak ada dapat satu garis dan semua titik pun tak masuk. Tapi yang penting adalah yang masuk dan yang tak masuk, di sebelah atas dan di sebelah bawah adalah balance ataupun seimbang. Okay, so kalau sampai ke satu tahap yang lebih kritikal tapi jaranglah saya jumpa dalam exam, yang memang satu titik pun tak boleh masuk. Kalau masuk dia memang tak akan jadi graf. Dia akan jadi macam pelik lah. Kalau awak nak masukkan 2 contoh, nanti nampak yang atas terlalu lebih atau yang tak masuk bawah terlalu lebih. So awak terpaksa pilih jalan tengah, iaitu tak ada satu titik pun masuk. Awak lukis je garis kat tengah. Tapi pastikan garis kat tengah tu, bahagian atas dan bahagian bawah dia, titik yang tak masuk adalah sama rata. Kalau contoh ada 7 titik, 4 atas 3 bawah atau 3 bawah 4 atas, bolehlah, sebab dia memang tak akan dapat separuh-separuh betul. Okey? Setakat ni jelas? Jelas. Okay. Ya. Jadi untuk nak bagi awak punya ni masuk tak masuk, okay, awak tolong tengok balik graf yang tadi awak lukis. Ada tak yang belum buat, belum sambungkan graf pada muka surat 58 dan 59? Ada tak yang belum siap? Ke semua dah dapat dah garis lurus penyuaian terbaik awak? Dapat belum? Dapat. Okey, kalau dapat tu bagus lah. Belum ajar dah dapat. Dah hebat lah ni. Okey, tak apa. Kita semak ni. Nampak tak jawapan saya ni? Jawapan saya ni jawapan buku untuk muka surat ni. First, muka surat 50 berapa? Yang pertama sekali tadi, 53. Okey, semak. Adakah graf awak dengan graf yang di buku ni sama? Semak balik. Kalau sama boleh tandakan. Betul lah tu, dapat 4 markah. Okay, markah graf ni macam mana? Okay, Pak C 1 markah. Maksudnya Pak C awak tu, sebab soalan ni tak bagi Pak C. So, dia ikut awak punya logik lah. Awak jangan pergi letak Pak C dia jauh-jauh, nanti graf awak kecil je kat sini. Yang kat atas semua kosong, tak boleh. Okay, jadi Pak C tu kena Pak C yang logik untuk graf, untuk awak punya data. Contoh, data ni antara nilai, data ni antara nilai 3 dan 21, maka untuk X awak boleh gunakan 3, 6, 9, 12 boleh, atau awak nak guna 2, 4, 6, 8, 10. Yang penting muat kertas graf awak. Untuk Pak CY pula antara 1 dan 4. Jadi awak boleh guna
0.5 pun boleh. Awak nak guna 1, 2, 3, 4 tu kecil sangat. Sebab nanti bila kecil sangat, graf awak susah awak nak plot. So mungkin boleh buat macam soalan ni lah. Dia buat sifar 0.5, 1, 1.5, 2. So graf awak nampak lebih lebih besar lah. Lebih besar. Okay, tapi mungkin ada pelajar yang buat 1, 2, 3, 4. Ada tak yang buat 1, 2, 3, 4 pada Pak CY? Saya. Okay. Bila awak buat 1, 2, 3, 4, apa yang awak dapat? Graf awak lebih penyek kan? Ya. Okay. So kalau soalan tak bagi skala, okay, kita kena berfikir secara kritis sikit. Okay. Tengok kalau macam terlalu biasanya graf awak kena makan lebih kurang 3/4 daripada muka surat kertas graf. Okay, kalau graf awak baru ambil separuh, maksudnya awak punya skala tu terlalu kecil. Nanti bila nak kira keceronan, nak tengok pintasan, kita akan hadapi masalah kat situ. Okay, jadi tak apalah ni first time buat kan. Next time, kalau buat, tengok skala dia. Kalau kata awak baru dapat ni 1, 2, 3, 4, baru berapa titik awak dapat. Jadi macam graf awak terlalu pendek sangat. Okay, jadi awak boleh besarkan sikit skala lah daripada 1, 2, 3, 4 menjadi sifar 0.5, 1, 1.5, 2 dan seterusnya sampai 4. Barulah nampak 3/4 daripada page kertas graf ni digunakan. Okay, jadi nanti senang sikit nak kira keceronan dan nak tentukan pintasan Y dia. Okay, boleh faham? Boleh. Alright. Okay, so boleh tandakan awak punya graf tu? Ya? Kena ada tajuk ke? Kena ada tajuk. Tajuk apa tu? Tu yang graf Y melawan X. Oh, okey. Tu tak wajib lah. Tapi sebab dia lukis graf Y melawan X. Nanti bab ni dia tak adalah semudah ni. Dia akan ada persamaan dia. Y sama dengan bla 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 tambah X tambah C tu. Yang tu awak tulis lah. Untuk graf ni dia tak awak tak tulis pun tak ada masalah. Okay, nak tulis pun tak apa. Tambah je lah graf Y melawan X. Okay, biasa sebab bila awak belajar mendengar rendah, biasa graf dah mesti ada tajuk kan. Jadi nanti untuk bab ni, yang ni dia just nak refresh awak punya skill je. Nanti lepasnya awak akan jumpa graf yang akan ada banyak-banyak persamaan lah. Okay, jadi persamaan tu perlu ditulis dekat awak punya graf. Okay, boleh cikgu tukar page yang kedua? Cikgu, Ya. kalau garisan graf tu tak sentuh dekat Pak CY boleh ke? Okey, bagus soalan tu. Okey, dengar untuk bab hukum linear, untuk bab hukum linear pastikan awak punya garis lurus tu, garis lurus graf awak memintas Pak CY. Okey, wajib memintas Pak CY sebab nanti akan ada pengiraan yang melibatkan pintasan Y. Okey, so siapa yang tak buat nanti dia tak tahu dia nak mula dekat mana. Okey, jadi siapa yang tak pintas, pintaskan. Okay, pintaskan. Sebab kalau ikut memanglah Y ni tak ada bacaan, X dia tak ada bacaan sifar. Jadi memang tak akan ada pintasan. Tapi awak yang pintaskan sendiri. Panjangkan garis awak sampai memintas. Okay, boleh? Yang lain tolong sambungkan garis awak. Bagus pertanyaan Aifa. Alright. Yang lain panjangkan terus graf awak sekarang. Boleh? Boleh. Okay. Okay, boleh cikgu move? Next page. Boleh. Okay. Alright. Okay, kita tengok page kedua. Ni mungkin tak berapa nak jelas sangat. Nombor dia tak apa cikgu bacakan. Muka surat 58. Okay, muka surat 58. Okay, kalau awak tengok betul-betul graf ni ada titik yang tak masuk. Titik ni dia tak masuk sangat, titik ni tak masuk. Okay, di sini ada persoalan. Nak lukis graf plot dengan titik ke dengan pangkah lebih selamat? Pangkah. Pangkah. Okay. Okay, saya tanya awak. Kalau ini graf awak, ni pangkah. Okay, pangkah ni kaki je yang masuk kat graf. Contoh ni pangkah kan? Okay, graf dia masuk macam ni. Adakah titik ni dikira masuk atau tidak? Kalau masuk kat mana? Dekat tengah. Ya, dia kena betul-betul lalu kat tengah ni baru masuk. Okay, so kalau orang yang prefer pangkah, boleh buat pangkah. Tapi pastikan nak tahu masuk ke tak masuk, dia kena betul-betul. Jangan rasa puas hati. Awak nampak dah lah awak punya pangkah tu kaki dia panjang sangat. Lepas tu just kena sikit awak kata, oh ni dah masuk cikgu. Tak tu tak dikira masuk.
Okey, dan ada pelajar yang lebih selamat dia suka gunakan titik. Tapi titik ni saya tak galakkan awak buat macam tarik lalat pula. Janganlah buat besar-besar. Titik cukuplah setakat titik kecil sahaja. Okey, tarik lalat tak nak. Sebab ni pun nanti akan confuse yang kena kat ujung dia lah, kena kat lilitan bulatan lah. Okey, so kita nak kalau titik pun dia lalu pusat bulatan. Okey, boleh? So tak kisah awak nak guna titik atau nak guna pangkah. Kalau titik jangan besar, kalau pangkah yang dikira sebagai masuk adalah yang lalu pada tengah-tengah pangkah tu. Kalau setakat kena kaki tu masih lagi tak dikira masuk. So kena kira lah balance yang kena kira, yang kena kaki bawah dan kena kaki di bahagian atas tu kena samalah untuk dapatkan garis lurus penyuaian terbaik. Okey. So ini dua yang saya bulatkan adalah titik yang tak masuk lah kalau kat sini. Dan tak semestinya jawapan awak semua adalah sama. Tak semestinya. Maksudnya ada kawan yang mungkin dia ke atas sikit, ada yang ke bawah sikit. Yang penting lebih kurang macam tu lah. Bila kita kira keceronan nanti awak dapat tak adalah selisih jauh sangat. Okey, jawapan dia. Boleh nampak tak graf tu? Saya rasa tak berapa nak clear. Ni soalan ni ada bagi paksi ke? Dia ada bagi paksi. Dia bagi okey, skala. Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Alright, yang awak buat semua tadi lebih kurang tak macam jawapan yang cikgu bagi ni? Yang tak masuk ni adalah 2 titik. Ataupun lebih lagi yang tak masuk. Senyap je semua tengah sambungkan titik Apa tu? Tengah buat. Sama. Sama. Semua sama? Sama. Okay. Ya. Alright. Baguslah kalau semua sama. Okey, cikgu nak ajar satu cara, di mana awak boleh menggunakan kalkulator, awak boleh dapat nilai pintasan Y awak dengan dengan tepat, mengikut perkiraan. Jadi lepas ni bila awak nak settingkan awak punya pembaris tu untuk buat garis penyuaian terbaik, akan jadi lebih mudah. Nak tahu tak cara dia? Nah. Cikgu, alamak mana cikgu yang kalkulator? Okey, tak apa. Sekejap cikgu sharekan di grup Telegram awak cara tekan, siapa ni baru masuk? Okey, cikgu sharekan cara untuk tekan kalkulator. So boleh rujuk awak punya grup Telegram. Sekejap. Sekejap. Okay, tapi kalkulator ni lebih kepada class week sebab cikgu sebenarnya tak ingat dah cara nak tekan. Tapi bila minta pelajar lama tahun lepas, siapa nama dia, Ifa, dia masih ingat lagi lah. Sebab ramai pelajar dah lupa, sebab dia orang tak guna. Okay, saya hantar tu dalam grup, boleh nampak tak? Dalam Telegram awak tu. Nampak tak? Boleh Kejap saya rasa yang tu belum yang saya modify jap. Dia ada tertinggal satu titik tu, jap saya ada share dekat budak form 5 jap mana ni? Jap Okey. Okay, saya hantar satu lagi yang betul, yang okay, so saya sebenarnya masih lagi tak jumpa cara untuk tekan yang kalkulator color kelabu tu, tapi nanti mungkin ada kawan-kawan yang pandai. Selalunya kalau pelajar sekolah lama saya budak-budak ni yang sendiri yang cari cara, tapi saya lebih kurang cara dia macam ni lah, cuma ada yang kalkulator kelabu tu dia tak ada button tu. Jadi tak apalah, yang ada class Swiss boleh rujuk dulu. Ramai tak kat sini yang pakai class Swiss yang color putih ni? Kalkulator putih? Tak. Tak ramai? Ramai. Okay. Yang tak pakai class Swiss mungkin awak boleh cari, saya ada satu lagi tapi nanti saya share kat awak. Tapi ni budak lelaki yang buat. Biasalah diorang ni kalau buat dia tulis tu singkat-singkat. Lepas tu lalas saya tanya dia pun dia dah tak ingat dah apa yang dia buat. Okay, kejap. Awak tengok ni saya ajar ni, saya hantar kat grup awak.
Okay, yang ni adalah untuk kalkulator 570. Awak try tekan tengok dapat ke tak. Okay, untuk yang kalkulator class Swiss, boleh standby dengan kalkulator awak. Sekejap cikgu nak check kalkulator cikgu mana. Okay, so untuk yang class Swiss boleh rujuk. Untuk yang kuatnya peti. Bismillah. Untuk yang 570 boleh rujuk yang kedua punya yang cikgu hantar, image, try tekan. Okay, untuk yang class Swiss dah standby dengan kalkulator awak. Okay, first tekan menu. Dah. Okay, tekan menu. Lepas tu tekan nombor 6. Okay, awak nampak tak satu variable y sama dengan a tambah bx kan? Nampak kan? 2, 3, 4 kan? Ya. Okay, so pilih tekan 2 tekan 2 pilih y sama dengan a plus bx. Okay, lepas tu masukkan data yang dekat soalan ni. X berapa, 1, 2, 4, 6, 8, 10 tu masukkan. Masuk X dulu, tekan cursor ke bawah, tekan atas bawah tu lah arrow tu. Lepas tu baru masukkan Y. Okay, buat sekarang. Siapa yang tak pakai class Swiss tu, okay nak masukkan nombor, tekan satu nombor, lepas tu tekan sama dengan, nanti dia turun bawah. Yang pakai 570, try cuba yang cikgu bagi tu. Kot ada yang budak lelaki ni dia pandai sikit kalau buat kalkulator, mungkin ada yang something dia tertinggal ke apa, kau boleh carikan. Satu, dua. Sembilan. Okay, dah masukkan data semua? X dan Y? Dah. Okay, dah tekan OPTN. OPTN tu yang bawah button shift tu, ke atas sebelah kiri tu. Okay, tekan option, lepas tu tekan nombor 4, regression calculation. Okay, tekan OPTN, lepas tu tekan nombor 4. Okay, awak nampak tak dekat kalkulator awak sekarang ada A, B dengan R? Nampak. Okay, so A itu adalah pintasan Y awak. Okay, A adalah pintasan Y. Dia ada banyak nombor lah, awak ambil je lah nombor bulat dia. At least satu tu 4 6 point berapa tu A awak? 6.0. Okay, so awak dapat A. A tu adalah pintasan Y lah, maksudnya C awak adalah 6 point sifar. Okay, kemudian M adalah kita punya B tu. B adalah kecerunan. So M kita sama dengan 1.5. 1.5. 1.5. Okay. Dapat tak semua? Tekan. Dapat. Dapat. Yes. Yang guna 570, cikgu minta maaf. Dapat tak awak mengkaji sendiri? Cikgu, STAT tu apa? STAT tu statistik. Ada tak button stat STAT? Saya tak ada kalkulator tu, jadi saya tak nampak. Dapat. Oh, dapat juga yang 570, Risha. Ni guna 570 ke kelas Swiss, Risha? Kelas Swiss. Oh, kelas Swiss. Kelas Swiss memang dapat. Cikgu dah try benda ni. Yang 570 ni. Zul dapat, Zul? Tak jumpa statistik. Tak jumpa. Itulah. Saya pun tak tahu kat mana. Tak apalah, nanti kita check balik. Okay, siapa-siapa yang kat sini lepas ni main-main dengan kalkulator, kalau jumpa mode awak tu mungkin awak kena kiri ke kanan sampai jumpa stat. Tak jumpa Tak ada. Sepatutnya kalkulator dia ada tau mode statistik. Tak apa, nanti cikgu tengok anak cikgu punya kalkulator 570 kan. Tengok nanti kalau jumpa nanti cikgu share balik. Okay, tak apalah. Okay, apa gunanya kita tahu nilai pintasan tu? Okay, sebab bila awak letak pembaris awak terus
potong pembaris awak tu dekat titik 6 yang dikira oleh kalkulator. Okay, nilai pintasan tu kira bila kalkulator kira maksudnya dia lebih tepat lah berbanding dengan kalau awak tadi kan bila awak tekan, letak pembaris awak pun tak confident awak punya garis tu betul atau salah. Okay, jadi nak bagi awak sedikit confident, awak dah tahu nilai pintasan Y yang dapat daripada kalkulator tadi melalui data-data awak. Jadi sekarang bila awak pegang pembaris masa nak sambungkan titik tu, pastikan pembaris awak tu touch dekat titik 6 dekat pintasan Y. Sebelah kanan pembaris baru awak goyangkan sikit naik turun sampai tengok titik semua titik, banyak titik yang masuk dan titik yang tak masuk seimbang atas dan bawah. Faham tak apa yang cikgu nak cakap ni? Faham. Okay, jadi at least awak dah tahu dekat sini. Awak dah tahu awak punya pintasan ni kat mana. Tak adalah nanti awak letak pembaris awak ke atas sikit ke atau ke bawah ke. Takkan berlaku kesilapan bila awak dah dapat pastikan nilai pintasan Y daripada kalkulator awak. Okey? Boleh? Boleh. Okey, begitu juga dengan nilai keceronan. Tapi sebenarnya nilai ni awak KIV tau, letak dekat KIV tu maksudnya keep awak macam ni. Dia sebagai awak punya nak tambah keyakinan awak je. Ini bukan jawapan akhir awak. Contoh dia kata apakah keceronan, awak jangan terus bagi daripada pengiraan ni. Awak kena buat pengiraan awak daripada graf juga. Okey, yang ini adalah contoh awak kira-kira awak dapat 1.6. Okey, awak yakin lah. Okey, betul lah sebab lebih kurang dengan jawapan kalkulator. Tapi tiba-tiba awak kira awak dapat 3, maksudnya awak tahu awak lukis graf tu salah ataupun awak tersilap buat pengiraan. Jadi kat situ awak adalah apa orang kata satu nilai yang awak boleh berpegang. Nampak tak maksud saya? Faham tak? Saya bagi ceramah tentang ni semua dia tak. Dengar tak suara saya? Ni kat sini petir dah ni kuat ni. Dengar. Dengar? Orang yang lain dengar? Dengar. Alright, okay. Jadi nanti cikgu nak terus tunjukkan soalan di muka surat 58 tu. Okey, macam mana nak cari pintasan ataupun mungkin cikgu tengok contoh dekat buku teks lah yang tu nanti awak boleh buat. Sekejap. Kejap, mana buku teks kita? Okey. Okey. Tadi awak dah lukis graf, awak dah tahu nak cara lukis garis lurus penyuaian terbaik. Boleh cikgu tanya balik apa tu garis lurus penyuaian terbaik? Garis yang bersentuh dengan titik ni. Memang semua garis kena sentuh dengan titik. Kena semua titik ke? Semua titik ke? Kebanyakan titik. Okay, first dia punya point kebanyakan. Tapi kalau yang dia tak sentuh, apa point dia? Apa syarat dia? Kena seimbang. Kena seimbang. Yang tak masuk dalam garis dia kena seimbang atas dan bawah daripada garis. Faham tak maksud atas dan bawah tu? Faham. Maksudnya di sebelah yang bertentangan kepada garis lah dia kena seimbang. Seimbang tu tak semestinya sama rata Dia tak semestinya betul-betul kalau 3 nak bagi 1/2 tak adalah. Kalau 3 tu 2 atas 1 bawah atau 2 bawah 1 atas pun boleh. Tapi jangan kalau 3 terus duduk dekat bawah atau dekat atas, maksudnya garis lurus awak bukan garis lurus penyuaian terbaik. So awak tak akan dapat markah, dia kena tolak 1 markah pada markah graf awak. Okey, kemudian kita tengok nilai kejap mana yang macam soalan awak tu? Okey, tak apa, kita balik pada soalan awak lah yang kat sini tak ada contoh macam tu. Okey, kita tengok balik soalan muka surat 58 tadi. Okey, soalan B dia kata daripada graf cari pintasan Y. Okey, kalau dia kata daripada graf cari pintasan Y terus, tak ada melibatkan apa-apa pengiraan, awak just ambil je lah dekat graf awak tu mana. So kalau tadi awak dah guna kalkulator dan awak terus letak awak punya pembaris dekat nilai 6, jadi terus tulis je lah pintasan Y sama dengan 6. Okay, sebab ni dia kata daripada graf awak tak perlu buatkan apa-apa pengiraan lah, just tengok je daripada graf. Okay, kemudian dia kata daripada graf tentukan keceronan. Macam mana nak kira keceronan? Apa rumus keceronan? Y2 tolak Y1.
Okey, sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 per. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Boleh tak cikgu nak ambil nilai Y2 tolak ambil nilai Y dengan X ni, maksudnya ambil nilai 2 titik ni daripada jadual ni. Boleh Boleh. tak cikgu? Boleh. Okay. Siapa Boleh. yang kata, ada tak yang kata tak boleh? Tak. Tak ada, semua kata boleh. Saya kata boleh. Okey, Boleh. baguslah semua kata boleh, tapi saya kata tak boleh. Sebab apa saya kata tak boleh? Siapa rasa kenapa saya cakap tak boleh? Sebab ada Titik yang tak sama. Bagus. Sebab tak semestinya semua titik ni masuk dalam graf awak, betul tak? Awak sendiri dah buktikan tadi pada graf awak ada titik yang tak masuk, betul tak? Betul. Betul. So, masalah di sini adalah bila awak suka-suka hati je nak ambil contoh, cantiklah nombor ni, ambil lah Denny sebab nampak dia lebih bulat contoh nombor dia, awak ambil 2 titik. Sedangkan awak tak semak pun dekat graf awak sama ada titik 2 ni masuk atau tak. Kalau dia tak masuk, maka kecerunan awak tak akan dapat kecerunan yang tepat. Okay, kecerunan memang tak akan dapat tepat lah semua orang, tapi at least dekat-dekat. Kalau awak ambil titik yang terkeluar ni, mana mungkin awak akan dapat kecerunan yang sama dengan orang lain. Okay, jadi cikgu cadangkan bukan cikgu cadangkan, cikgu wajibkan untuk kira kecerunan awak kena ambil titik yang betul-betul jatuh di atas garis. Okay, cikgu boleh tak saya tak nak ambil titik yang pangkar-pangkar, tapi saya just nak ambil je apa-apa nilai yang dekat atas garis. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Contohnya cikgu nampak kat sini cantik lah dekat titik ni. Tengok macam lawa je dia jatuh betul-betul kat atas garis. Jadi senang cikgu nak dapat. Mungkin kat sini 3 ni berapa cikgu pun tak nampak dah nombor ni 2, 4, 6, 8, 10 So kat sini 5, dekat sini mungkin 10, 12.5, 13.5. So cikgu nak ambil titik ini sebagai satu titik. Adakah boleh? Boleh. Okey, boleh walaupun dia bukanlah titik yang berada dalam jadual, tapi disebabkan dia adalah titik yang jatuh pada garis. Yang penting masa awak nak kira kecerunan, titik tu mesti jatuh pada garis. Jelas tak? Jelas. Okey, so awak tengok titik mana yang jatuh dia cantik, dekat betul-betul. Janganlah ambil yang dekat border-border tu, dekat sempadan susah nak kira nilai dia. Contoh macam ni, titik ni kan lawa, dia jatuh kat sini 11. Kat sini dekat nombor 22.5. So ambil lah titik ni. Okey, satu lagi cikgu cadangkan nak lagi senang, ambil pintasan. Pintasan Y dah tentu nilai X dia berapa? Kosong. Pintasan Y kan nilai X dia sifar, jadi sifar 6. Dah dapat satu titik. Satu titik lagi ambil dekat sini. Ni berapa tadi cikgu tulis? 11, 22.5. Okay, so dah dapat 2 titik, tolaklah. So siapa X1, Y1, siapa X2, Y2? Mana titik 1, mana titik 2? 11.2 kosong. Ataupun cikgu boleh suka-suka je mana-mana. Tak tahu. Okey, macam ni. X1, Y1, X0. Okey, Denny padanan dia Denny. Denny padanan Denny. Nak tentukan siapa 1, 2, suka hati awak. Kalau awak nak katakan Denny semua adalah titik 2, maka Denny semua adalah titik 1. Okey, jangan tertukar pula. Denny awak jadikan X2, Denny awak jadikan Y1. Salah sebab kalau Denny 2, Denny pun 2. Kalau Denny X1, maka kawan dia adalah Y1. Tak kisah yang duduk atas ni nak jadi 1 ke nak jadi 2 ke, yang bawah 1 ke 2 tak ada masalah. Yang penting bila awak namakan X tu sebagai 1, pasangan dia Y juga 1. Faham? Faham. Okay. So sekarang kita try gunakan titik yang cikgu bagi. Kirakan kecerunan berapa? Katalah saya ambil X1 sifar. Jadi sifar Y dulu. Okay, 6 tolak 22.5 bahagi dengan sifar tolak 11. Dapat berapa? -11. Bahagi. Okay, berapa? 3/2. Okay, 3/2. Zul dapat -11? Kita tak salah-salah. Okay.
Dapat tak 3/2 semua? Dapat. Okey, adakah sama dengan yang kita kira dengan kalkulator tadi? Sama. Kalkulator tadi awak dapat nilai B dia adalah 1.5 kan? Betul tak? Okey, 1.5 tu samalah dengan 3/2. So, bila dapat yang tepat lagi lah awak sepatutnya lebih yakin bahawa jawapan awak tu betul. Tapi katalah awak dapat 1.6 ataupun awak dapat 1.4, dia masih lagi diterima. Okey, sebab dia dekat lagi. Tapi kalau tiba-tiba awak kira dapat 3, bermaksud mungkin awak salah ambil titik ataupun masa plot tu salah. Okey, jadi penting tak untuk tahu nilai kat kalkulator tu? Penting. Penting dia sebagai bagi tambah keyakinan awak supaya awak tahu bahawa awak tengah buat benda, awak dah on the right track ataupun awak dah out of the track. So kalau awak tengok pengiraan dah silap, dah tak sama, kena padam balik buat graf baru. Mungkin graf awak ada kesilapan dekat mana-mana. Okay, so faham keceronan, nilai keceronan kita dapat 3/2? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada. Okey, sekarang soalan D2. Nilai Y apabila X sama dengan 11. Berapa? Nilai Y apabila X sama dengan 11. Tengok X sama dengan 11. Naik atas nilai Y berapa tadi? Ni. 22.5. Dapat tak semua orang? Ataupun mungkin jawapan awak berbeza sikit. Ada siapa-siapa selain daripada 22.5? Tolong bagi cikgu jawapan awak. Saya dapat 23. Okey, so biasanya jawapan yang diterima contoh skema bagi 22.5. So dia boleh plus minus tambah tolak 0.5. Maksudnya jawapan daripada 22 hingga 23 diterima. Tapi kalau jauh sangat sampai 24, 25, tu salah lah. Sebab tu penting awak buat garis penyesuaian terbaik tu penting bila awak tahu nilai pintasan supaya garis awak tu tak jauh daripada orang lain lah, daripada skema. Okay, yang lain dapat ke? 22.5, 23, 22 dapat? Dapat. Okay, bagus. Alright. Okay, kemudian nilai X apabila Y sama dengan 17. Okay, satu lagi cikgu nak cakap, masa awak buat paper nanti, bila awak buat kertas exam ke, garis graf kena garis lengkap lah, jangan putus-putus. Garis yang awak nak kira keceronan ke, awak nak cari nilai ke, semua awak buat dengan putus-putus. Jangan buat garis tegak macam ni, salah sebab hanya yang dibenarkan di atas kertas graf, yang garis betul-betul sempurna adalah garis paksi dan garis graf sahaja. Selain daripada tu awak nak buat conteng-conteng, nak cari nilai, nak kira keceronan, semua kena wakilkan dia dengan garis putus-putus. Boleh? Faham? Faham. Okay, so kalau awak dah ada terbuat silap tadi, awak buat je shot sendiri, zak tarik sedap je kan. Okay, tolong padam-padamkan sikit lah, jadikan dia sebagai garis putus-putus. Tak kisahlah dia putus tu jauh-jauh, putus-putus pun boleh. Yang penting dia bukan garis sempurna. Okay, kemudian yang last kali nilai X apabila Y sama dengan 17. So tengok Y 17 lebih kurang dekat sini, tarik. Okay, bawa dia turun, letak arrow kat sini. Dapat nilai X awak berapa? 7.2. Okay, 7.2. Lagi ada jawapan lain? Skema bagi 7.4. Ada jawapan lain? 7.4. Okay, so kalau dekat sini skema bagi 7.4, okay, maksudnya dekat sini awak diterima daripada 7 hingga 8, boleh dapat. Boleh lagi lah, masih lagi diterima. Okay, so antara 7 hingga 8. Okay, dapat tak semua orang lebih kurang? Julat ni? Dapat. Okay, dapat. Okay, bagus. So kita habiskan dengan yang latihan ketiga, boleh? Boleh. Okay. Boleh saja. Okay, boleh semak graf awak sekarang dengan graf yang cikgu paparkan ni. Okay, sebelum semak, tak nak semak dulu. Boleh tak kita tekan kalkulator sama-sama dulu? Okay, ni nilai X, ni nilai Y. Boleh tekan kalkulator yang cikgu ajar tadi? Boleh. Okay, tekan sekarang, dapatkan nilai nilai pintasan dan nilai keceronan dulu. Okay, menu, ingat balik. Menu 62, masuk data.
Siapa yang dah dapat bagi tahu cikgu apa awak punya nilai. Saya dah dapat cikgu. Okey, apa C kita? C adalah A dekat situ. 0.148. Okey, bagi sampai 2 tempat bulan cukuplah. 5.15. 0.15. Okay, M kita, M adalah B. 1.0. Okay, 1. Alright, 1.0. Okay, yang lain dapat tak? Tekan kalkulator. Okay. Dapat. Okay, so kalau dah dapat, boleh semak balik graf awak ni. Okay, graf ni dia dah bagi skala. So, pastikan skala awak kena betul lah. 2 cm, apa maksud 2 cm? 2 cm tu ni satu petak ni dikira sebagai 2 cm lah. Sisi dia ni dikira 2 cm. Okay, kepada 0.1 unit. So, dekat part CY, okay, 0.1, 0.2, 0.3 sampai 0.9. Okay, untuk part CX, 0.1 sampai 0.8. Okay, dan kalau tengok dekat sini pun garis dia memintas. Okay, siapa yang tak pintas tadi, pastikan pintas Panjangkan garis awak sampai pintas part CY. Okay, sepatutnya kalau ikut kalkulator tadi pintasan adalah pada nilai 0.15. Okay, ada tak yang dapat graf lebih kurang graf yang cikgu tunjukkan ni? Dapat. Ada berapa titik tak masuk Danish? Awak punya graf? 1. 1. Dekat nilai berapa tu Danish? Sini Kosong. Yang cikgu bulat ni Ya ke? Okay. So lebih kurang lah, semua orang lebih kurang dapat yang macam tu kot. Zul macam mana? Akif? Okay tak graf awak Akif? Okay, cikgu. Okay, alright. Shazmin ada ke? Cikgu tak nampak hari ni, Shazmin? Ni cikgu. Ada? Buat tak graf Shazmin? Buat. Right, okay. Tak ada Alright. yang persen tu tak dapat lagi. Mana tak dapat? Guna kalkulator. Oh, awak punya kalkulator yang 570 tak apa, nanti cikgu cuba tengok balik. Tak apa, siapa yang budak-budak lelaki ni balik, lepas ni awak punya homework, cari sampai jumpa butang STAT tu. Sebab cikgu tak ada kalkulator tu, jadi cikgu tak nak buat kan. Awak try dulu tengok macam mana. Nanti awak bincang dengan budak yang kelas Swiss punya, mungkin ada persamaan kat situ yang awak boleh share. Okay, so sekarang dah dapat dekat sini nilai macam ni. Okay, jadi apa yang perlu awak buat adalah, okay, dah dapat tahu nilai pintasan Y, jadi kita boleh tengok soalan kita. Okay, dia nak suruh daripada graf cari keceronan. Okay, so first cikgu nak tanya, nak kira keceronan nak ambil titik kat mana? Titik yang awal. Titik yang awal pintasan Y Pintasan Y. kan? Okay, so pintasan Y ni apa koordinat dia Zul? 0.15. Okay, sifar 0.15. Okay, sebab ingat pintasan Y nilai X adalah sifar. Okay, satu lagi titik nak ambil yang mana Zul? Kita buat. Mana-mana je betul. Yang penting apa? Yang penting kena garisan dia. Yang penting titik yang awak pilih tu adalah yang jatuh pada garisan. Walaupun itu bukan titik yang awak plot. Yang penting apa-apa sebarang titik yang berjatuh di atas garisan ni, sepatutnya keceronan dia adalah sama. Okay, cikgu nampak titik ni macam cantik. Okay. Boleh nampak tak apa dia punya koordinat? Boleh bacakan cikgu tak apa koordinat titik yang cikgu bulatkan tu? Jelas tak? Tak nampak 0.6. Okay, satu lagi. 0.75. Okay, bagus. 0.75. Okay, kawan-kawan semua, tolong Zul kirakan keceronan. Apa rumus keceronan? M sama dengan? Okay. Y2 tolak Y1. Okay, Y2 tolak Y1 per X2 tolak 1. Cikgu ambil titik atas sebagai titik 1 dan titik bawah sebagai titik 2. So, kira sekarang.
Berapa dapat kecerunan awak? 1. Tu. 1. Okey. Cantik lah tu 1. Sama tak dengan yang kalkulator kira? Sama. Sama. Tapi ni titik cikgu tahu yang awak punya masuk tak dekat 0.6, 0.75 ni? Masuk tak dalam graf awak? Masuk. 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 Okay, cantiklah. Kalau masuk, okey. Kalau ada orang yang kebetulan titik tu tak masuk, dia duduk kat atas, jangan ambil titik tu, ambil titik lain. Okay, so jangan risau awak punya awak punya kecerunan antara sifar point berapa dia kalau satu ni sifar point 9 hingga 1.1 diterimalah sebagai kecerunan. Okay, jangan jauh sangat daripada jawapan. Okay, so bagus kita dah dapat kecerunan. Pintasan, dia suruh cari pintasan log 10Y. Berapa nilai pintasan kita? 0.15. Okay, so Y kita adalah 0.15. Ambil je lah nilai pintasan ni. Okay, tak payah tukar log dulu. Nanti minggu depan masa kelas tambahan cikgu akan ajar macam mana kita nak jadikan Y saja, tak nak log 10Y. Okay, yang ni baru basic. Okay, kemudian soalan kata nilai X apabila log 10Y 0.55. Nilai X apabila log 10Y sama dengan 0.55. Dia nak nilai X ke dia nak nilai log 10X? X. X. Sedangkan awak punya Pak C? Log X. Log X. Okay, so awak kena buat sedikit pengiraan lah. Okay, kat sini cikgu tunjukkan. Okay, first awak tengok. Dia kata dia nak nilai X apabila log 10Y 0.55. Jadi awak tengok dulu 0.55. Okay, dapatkan bacaan 0.55. Apakah nilai log 10X dulu? 0.55 kat sini. Tarik. Tak, kena graf turun. Buat garis betul-betul saya. Jangan ikut cikgu. Okay, so dapat kat sini. Apa nilai dia tu? 0.4. Alright, 0.4. Jadi awak buat jalan kerja dia macam ni. Okay, log 10X sama dengan 0.4. Okay, sebab sini adalah log 10X, dia bukan X. Tapi soalan minta X. Okay, jadi nak tinggalkan X, kita guna konsep jongkit sampai terjongkit. Ni nak hilangkan awak punya asas log ni. Jongkit dia ke sebelah kanan dan apa yang berada di sebelah kanan akan naik ke atas jadi kuasa. So 10 kuasa 0.4. Faham tak? Okay, contoh cikgu ada log 3M sama dengan 2. So tinggalkan M, 3 naik sini, 2 naik jadi kuasa. So M sama dengan 3 kuasa 2. Jelas tak macam mana cara nak hilangkan log? Okay, contoh lagi. Log 4J sama dengan 3. So apakah nilai J? 4 kuasa 3. Bagus. 4 kuasa 3. 4 naik. Ini adalah cara untuk hilangkan log. Okay, awak belajar dalam hukum linear ni, nanti lama-lama awak punya log, bab log tu pun awak akan boleh improve. Okay, jadi X sama dengan 10 kuasa 0.4. Tekan kalkulator, berapa dapat? 2.51. Okay, 2.51 saja. Ada tak nombor lain? 2.512. Okay, itu je kan? Dia maksimum kan? Dah tak ada nombor lain kan? Okay, so ambil teruslah semua tu. 2.5, kejap 10 kuasa 0.4. 2.51, okay, kita ambil sampai 4 angka berarti lah. 2.512. Okay, faham tak? Faham yang lain? Okay, kita tinggal 2 lagi. Soalan C1. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 3.5. Dia nak nilai Y ke dia nak nilai log Y? Y. Dia nak Y. Tapi dia kata apabila X sama dengan 3.5. Kita ada tak 3.5 dekat X tu? Ada? X tau, bukan log X. Okay, jadi first kali kita kena tukar nilai X tu kepada log X. Okay, jadi macam ni cara dia. Log 10X sama dengan dia nak log 10 3.5. Okay, jadi X yang dia nak tadi 3.5 awak letak je kat sini 3.5.
Jadi tekan kalkulator, log 10 3.5 berapa? Kalau yang guna kalkulator 570, dia tak payah letak asas. Awak tekan perkataan log je. Log 3.5. Berapa dapat? 0.544. Okey, bagus. Sifar 0.544. Tapi sebab nak tengok daripada graf, tak boleh sampai 3 tepat puluhan. Just ambil 2 je lah. Sifar 0.54. Okey, jadi sekarang tengok dekat log sifar 0.54. Dekat log 10x ni, sifar 0.54. Naikkan dia ke atas sampai langgar graf awak. Okey. Naikkan sampai langgar graf, tak patah balik ke sini. Okay, apakah nilai pada paksi Y kita? Cuba tengok graf awak. Dapat log 10Y berapa? Okey, semua orang dapat 0.69 ke? Okey, jadi log 10Y awak sama dengan sifar 0.69. Tapi soalan tak nak log 10Y, soalan nak Y. Jadi cikgu dah ajar tadi macam nak hilangkan log. Y sama dengan 10 10 kuasa. 0.69. Okey, bagus. Tekan kalkulator sekarang. Dapatkan 4 angka berarti. Berapa jawapan? Y sama dengan? 4.898. Okey, 4.898. Okey, bagus. Okey, jadi first kali kalau soalan minta dalam log, awak boleh terus tengok. Kalau soalan bukan log, awak just masukkan je. Tadi dia kata nak log 10x dia 3.5. X dia 3.5. Jadi gantikan nilai X 3.5. Tekan kalkulator log 10 3.5 tu berapa. So dah dapat nilai log 10x ni, barulah cari dekat awak punya graf sifar 0.54. Tengok nilai log 10y berapa. Dapat sifar 0.69. Tapi soalan tak nak log 10y. Soalan nak y saja. Jadi hilangkan log, dapatkan jawapan akhir. Faham tak? Faham. Okey, sekarang kita buat sama-sama soalan yang last. Boleh? Sebelum habis ni? 2 minit lagi kita ambil. Boleh. Okey, dia nak. Okey, kita buat sama-sama nilai X apabila Y sama dengan 1.5. So, ajar cikgu macam mana first? Apa cikgu kena buat? Tengok dia punya Boleh graf. terus tengok ke? Sebab dia bagi Y 1.5 tau, bukan log Y. Jadi kita kena jadikan apa dulu? Tukar log. Tukar jadi log. Okey, so log 10 1.5. Berapa? Tekan kalkulator. Ambil 2 tepat perpuluhan, jawapan berapa? 0.1. Ha? Ambil 2 tepat perpuluhan. Sifar point? Sifar pun 18. 18. Okey. So dah dapat ni, saya buat apa? 18. Buat apa? Tengok dekat graf dekat paksi apa? Y ke X? Okey, bagus. Paksi Y tengok sifar 0.18. Sekejap kita nak padam kat sini. Mana sifar 0.18? Ni 5. Sifar 0.18 kat sini. Tak, kecil. Patah balik. Tak. Sampai kat sini. Okey, berapa nilai tu? Tengok kat graf awak. Sifar 0.8. Sifar point 8? Tu dia betul kat sini sifar point 8 ni. Ni nilai ni. Sifar 3. 0.3. Sifar point sifar 3. Bagus. So awak akan dapat log 10y dia adalah log 10x dia adalah sifar point sifar 3. Soalan nak jawapan log 10x ke nak jawapan x? X. So x sama dengan apa? Nak hilangkan log? 10 kuasa 0.03. Bagus. 10 kuasa sifar point sifar 3. Okey, tekan kalkulator. 1.072. Okey, 1.072. Jawapan akhir ambil sebagai 4 angka berarti. Tapi masa nak tengok dekat graf, just ambil sampai 2 tepat perpuluhan je. Sebab graf tak boleh nampak sampai 3 tepat perpuluhan. Okey, jelas? Jelas. Okey, bagus. Jelas. Alright. Okey, sekejap cikgu nak sharekan link kehadiran. Awak isikan dulu sebelum habis kelas. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita habis?
Tu link kehadiran. Try buka tengok kod-kod ada masalah. Kalau boleh masuk bagi tahu boleh. Boleh. Okay, boleh. Okay, bagus. Okay, so hari ni kita belajar apa? Sementara isi kehadiran tu jawablah secara lisan. Apa yang kita belajar? Kira titik graf. Buat Okay, graf. sebelum tu lukis graf. Okay, lepas tu plotkan graf, penyuaian terbaik. Okay, lukis penyuaian terbaik. Tekan kalkulator untuk dapatkan apa? Pintasan. Pintasan Y dan keceronan. Okay, pintasan Y keceronan tu conteng kat tepi kertas soalan je kalau exam nanti. Itu bukan jawapan akhir awak. Okay, sebab jawapan akhir mesti kena berdasarkan pengiraan awak daripada graf. Itu supaya awak yakin je, oh, okay, aku berada di jalan yang lurus lah. Maksudnya taklah jauh daripada jawapan yang sebenar. Okay, so penting untuk tahu sebab cikgu kalau pelajar SPM, kalau diorang tak tahu tekan kalkulator tu, dia akan jadi tak tentu ala, dia tak tahu graf dia betul ke tak. Tapi budak yang dia dah boleh tekan kalkulator, dia dah tahu pintasan Y dia kat mana, biasanya dia lebih yakin. Jadi nanti dia dah tahu dah, okay, saya yakin graf saya betul. Jadi dia buat pengiraan lain pun dia confident. Daripada budak yang ni. Sebabnya awak kena tahu hukum linear ni graf awak memang tak cantik. Awak akan dapat graf yang terkeluar-terkeluar banyak. Okay, jadi untuk nak tahu graf awak tu cantik tak cantik berdasarkan kepada pintasan Y pada kalkulator tadi, awak boleh lekatkan awak punya pembaris dekat situ. Lepas tu yang belah kanan pembaris tu baru gerak-gerak lah untuk pastikan titik yang tak masuk tu seimbang atas dan bawah. Okay, kemudian kita belajar untuk cari keceronan dan tentukan nilai Y atau nilai X berdasarkan soalan. Okay, so itu yang kita belajar hari ini. InsyaAllah nanti minggu depan untuk kelas tambahan kita akan sambung. Kalau boleh kita habiskanlah bab tu. Okay, ada masalah tak untuk cikgu ambil sikit masa awak masa hari cuti nanti? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okay, bagus. Alright, okay, semua yang ada kat sini dah isi kehadiran ke? Pada isi kita dah boleh tamatkan kelas? Dah. Dah cikgu. Okay, yang belum jangan live dulu, pastikan awak isi. Okay, yang dah, okay, kita tawakufkan dulu dengan tasbih, kafarah dan surah Ikhlas. Okay, insyaAllah nanti Zul tolong bagi saya selewat-lewatnya weekend ni lah untuk saya dapat tahu bila kelas awak. Okay, bincang dengan kawan-kawan semua, pastikan semua kelas dah sepakat. Baru bagi tahu cikgu lah. Jangan nanti cikgu buat kelas yang datang cuma separuh je, tak nak lah, nanti rugi kat awak. Okay? Baik cikgu. Okay. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah nanti. Pastikan awak buat latihan buku tu lah sampai muka surat 61 tu. Ya, habiskan sampai muka surat 61, lukis graf berdasarkan apa yang cikgu ajar, tengok awak faham ke tak apa yang cikgu tunjuk tadi lah, tekan kalkulator semua. Dan budak lelaki tolong carikan cara tekan kalkulator tu. Kalau siapa yang boleh jumpa, alhamdulillah lah dia boleh tolong kawan-kawan yang lain. Okay, kalau boleh jumpa bagi tahu saya, nanti saya boleh ajarkan sekali dalam grup tu, share dengan semua orang. Okay, sampai sini saja, tolong istikan kehadiran. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.